Isu kuasa Mahkamah Syariah dalam kes hak penjagaan anak atau hadana serta kes nafkah antara yang menarik perhatian dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Turut dibahaskan latihan komando menggunakan peluru hidup oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk butirannya. Kita bersama wartawan Ridwan Husin di Parlimen. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Azaria. Tindakan Kementerian Dalam Negeri KDN dalam mengharamkan komik inisiatif jalur dan jalan meraih manfaat bersama adalah berdasarkan asas yang kukuh dan bukannya berdasarkan sentimen atau politik. Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tindakan itu dibuat setelah komik terbabit didapati boleh mendatangkan mudarat ketenteraman dan keselamatan awam. Kita dah teliti dan kaji dan memang ada asas kukuh, bukan kerana apa-apa sentimen ataupun tindakan terhadap mana-mana pihak, hanya berdasarkan konten, apalagi telah diedarkan dalam negara dan lepas itu dibantar ke sekolah. Jadi isu ini telah menjadi satu perkara yang agak serius, sebab itu saya kena ambil tindakan secepat mungkin. Beliau yang ditemui di lobi Parlimen juga berkata KDN akan melakukan tindakan susulan perwataan itu dengan merampas komik berkenaan jika masih diedarkan. Beliau turut menasihatkan semua pihak agar tidak membaca komik itu. Semalam, KDN mewartakan perintah larangan terhadap komik berkenaan termasuk dalam versi bahasa Inggeris dan Cina kerana cuba mempromosikan ideologi komunisme dan sosialisme selain fakta salah serta mengelirukan. Sesiapa yang mencetak, mengimport, menghasilkan semula, menerbit, menjual, mengeluar, menawarkan untuk menjual atau memiliki komik terbabit boleh dipenjara tidak lebih 3 tahun atau didenda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya. Latihan komando menggunakan peluru hidup akan diteruskan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata meskipun pihaknya sedar akan risiko tinggi yang dihadapi anggotanya, latihan sedemikian dilihat perlu bagi melahirkan anggota serta pegawai yang kental, berani, berkualiti dan berkeyakinan tinggi. Pihak kementerian tidak menafikan risiko yang terdedah kepada anggota yang terlibat dengan latihan sebegini. Namun ianya adalah setimpal dengan hasil yang diperolehi berdasarkan kemampuan 21 grup khas menyediakan pengawal dan anggota berkainan tinggi dan bermotivasi untuk terus melaksanakan misi khusus dan strategik negara. Justru itu, latihan sebegini akan diteruskan bagi mengekalkan dan meningkatkan kompetensi pasukan khusus. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan berkaitan insiden kematian pegawai komando Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya yang terkena tembakan ketika demonstrasi 4 September lalu. Tegasnya di dalam gimik demonstrasi itu, prosedur operasi standard SOP yang digunakan adalah prosedur tetap latihan yang dipraktikkan semua pasukan khas di seluruh dunia. Bagaimanapun, SOP latihan itu akan terus dikaji dan ditambah baik dari semasa ke semasa oleh pasukan khas yang telah ditubuhkan bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Lembaga Siasatan Tentera Darat Malaysia TDM sebelum ini menyatakan insiden kematian itu adalah kes terpencil dan diklasifikasikan sebagai kemalangan dalam latihan. Siasatan juga merumuskan peralatan dan kelengkapan digunakan ketika latihan keupayaan itu berada dalam keadaan baik. Kerajaan akan terus memperjuangkan nasib wanita yang terlibat dalam kes penjagaan hak penjagaan anak atau hadanah atau serta kes nafkah melalui pemerkasaan Mahkamah Syariah. Dan usaha itu dapat dilihat melalui perbincangan yang giat dilakukan bersama Kementerian Kewangan serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata perbincangan itu perlu dalam menyelesaikan isu supaya keputusan Mahkamah Syariah tidak terikat dengan Akta Bank Negara Malaysia BNM. Ini masalah kita. Keputusan Mahkamah Syariah tidak terikat kepada akta tersebut. Begitu juga dengan KWSP. Jadi setelah kita membuka ruang untuk melihat bagaimana wanita-wanita ini perlu dibela melalui Mahkamah Syariah, kami sekarang dalam perundingan yang amat intensif dengan pihak Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Wanita untuk membincang bagaimana kita nak jadikan keputusan Mahkamah Syariah ini juga terikat di dalam akta mereka.
Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim dalam sesi pertanyaan menteri di Parlimen pagi tadi. Meskipun peruntukan penguatkuasaan bailiff terhadap golongan suami yang gagal mematuhi keputusan Mahkamah Syariah telah dipersetujui, tindakan susulan untuk membekukan harta atau pembayaran melalui kumpulan wang simpanan pekerja KWSP terhalang ekoran tidak mempunyai peruntukan yang selari dengan Akta BNM. Penubuhan Dewan Mahkamah Tinggi Syariah, bahagian hadanah dan nafkah buat masa ini hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan. Sidang Dewan kali ini sedang berehat seketika dan akan kembali bersidang semula pada jam 2.30 nanti. Dan dengan itu kita kembali bersama Azaria di Sri Pentas. Silakan Azaria. Terima kasih Ridwan Hussein yang bertugas di Parlimen.